Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi, salam harapan kepada semua rakan-rakan yang mengikuti channel YouTube saya. Seperti biasa, terlebih dahulu saya minta kerjasama kepada rakan-rakan semua untuk subscribe channel YouTube saya, Fauzdin Channel, ya, untuk kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan dan share yang saya buat, rakaman yang saya buat ini kepada rakan-rakan di Facebook dan media sosial anda lah. Dan share juga channel YouTube saya untuk dikongsi dengan lebih ramai teman-teman, kerana sekarang ini kita di dalam era menggunakan media sosial sebagai bahan ataupun aset komunikasi kita, ya, terutamanya di dalam politik tanah air. Dan ianya begitu mencabar sekali, di mana telah pun diuji dalam PRN di Melaka baru-baru ini, di mana boleh dikatakan 100% kita menggunakan, ya, media sosial sebagai media penerangan kita di dalam pilihan raya. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan berbanyak-banyak ribuan terima kasih dan juga penghargaan kepada semua jentera-jentera, terutamanya jentera daripada Pakatan Harapan yang telah pun bertungkus lumus sepanjang 2 minggu kita berkempen di Pilihan Negeri Melaka baru ini, sama ada daripada Parti Keadilan, Parti Amanah dan juga Parti DAP, terutamanya bagi jentera-jentera yang telah pun datang daripada beberapa buah negeri, boleh dikatakan ke semua negeri, terutamanya di Semenanjung, telah pun melapor diri untuk membantu di setiap kursi DUN yang ditandingi ini oleh parti-parti dalam Pakatan Harapan. Melaka adalah negeri yang bertuah dalam pilihan ini sebab pilihan raya diadakan di dalam keadaan negeri lain tidak ada pilihan raya, maka jentera-jentera yang terdapat kekurangan jentera di beberapa bahagian di DUN yang ditandingi ini boleh dibantu, ya, boleh dibantu oleh jentera-jentera yang hadir daripada banyak negeri lah yang telah pun juga membantu. Seperti mana yang selalu saya sebut, bahawa pilihan raya ini bukanlah satu pilihan raya yang dikendaki oleh Pakatan Harapan, kerana kita merasakan bahawa bukan masanya yang sesuai dan tidak demokratik langsung, ya, untuk mengadakan pilihan negeri di dalam keadaan suasana pandemik COVID, dan juga kita lihat keganjilannya di mana tiba-tiba boleh adakan pilihan negeri dalam keadaan kita telah pun mencukupi pada awalnya, ya, bilangan adun. Tidak seperti mana di beberapa buah negeri. Pelantikan terus dibuat untuk membentuk kerajaan negeri apabila satu kerajaan itu telah pun dijatuhkan. Namun kita tahu bahawa ini merupakan satu cabaran bagi Pakatan Harapan, di samping juga satu tekanan bagi kita untuk menguji persiapan kita, persediaan kita berdepan dengan satu pilihan raya yang saya lihat satu pilihan raya yang kuno, ya, yang tidak begitu demokrasi sekali. Bagaimana diadakan pilihan raya dalam keadaan kita tidak lagi boleh berkempen, ya, kerana asas satu pilihan raya itu adalah kempen dan juga penerangan. Di mana-mana pun pilihan raya, bahkan dalam pemilihan ketua atau pemimpin mahasiswa universiti, ya, yang mempunyai bilangan yang tidak ramai, ya, mereka juga berkempen, ya. Apabila diadakan sistem pilihan raya, maka mereka berkempen. Bagaimana kita nak memilih sebuah kerajaan kalau kita tidak dibenarkan berkempen, ya? Seperti mana orang menjual produk lah, ya. Dia jual produk, bagaimana dia nak jual produk? Hanya kerana bergantung kepada iklan saja. Di TV contohnya, di akhbar, dia juga ada menjalankan promosi di banyak-banyak tempat, di pasar raya dan sebagainya, ada jurujual dia, ada ejen dia yang memperkenalkan produk itu. Ada orang kata tak apalah pilihan raya, tidak ada kempen, tidak ada ceramah, tidak ada apa, media sosial boleh digunakan. Betul, media sosial boleh digunakan, tapi ia tidak berkesan, ya. Kalau begitu, orang yang meniaga pun mereka boleh gunakan iklan di surat khabar, mereka boleh gunakan iklan di TV dan juga di radio. Tapi mereka juga masih mengadakan penerangan ataupun berjumpa dengan pelanggan-pelanggan ataupun berjumpa dengan semua orang, ya, berdepan, datang rumah ke rumah, kadang membuat promosi di pasar raya,
membuka kaunter dan sebagainya untuk memperkenalkan produk barang dagangan yang mereka ingin perkenalkan. Ya. Apatah lagi untuk membentuk kerajaan. Bagaimana kita nak meminta rakyat memilih sesebuah kerajaan dalam masa parti-parti yang bertanding tidak boleh bertemu dengan pengundi, calon itu sendiri pun tak boleh nak bertemu dengan pengundi, tidak boleh datang ke rumah memperkenalkan diri sebagai calon, apa yang dia nak dibawa, ya, apa wawasannya, ya, ceramah-ceramah kelompok sekitar 10 orang 20 orang pun tak boleh dilakukan. Ceramah atas kenderaan bergerak juga tidak boleh dilakukan. Apatah lagi ceramah-ceramah perdana, ya, tidak boleh dilakukan sepanjang pilihan raya negeri Melaka. Dalam masa yang sama, kita lihat sewaktu pilihan raya negeri Melaka diadakan, ada perlawanan bola sepak dalam stadium, ya, di Melaka itu sendiri, dengan ribuan orang yang memenuhi stadium, yang bermula memenuhi stadium daripada awal maghrib sehingga pukul 10.30, pukul 11, sehingga perlawanan habis, perlawanan bola sepak habis, penuh di stadium. Mengapa dibenarkan? Mengapa boleh diizinkan? Ya, sedangkan selama kelompok yang hanya mungkin 10 orang, 20 orang tidak boleh dibenarkan atas alasan COVID. Jadi sebenarnya SOP pilihan raya ini bukan COVID. Ianya merupakan satu SOP yang diadakan semata-mata untuk kepentingan politik. Mereka nak menang dengan mudah dengan menafikan hak demokrasi bagi pengundi-pengundi di Melaka itu sendiri. Jadi saya merasakan bahawa kita memasuki pilihan raya negeri Melaka ini, masuk saja pilihan raya negeri, di hari penentuan calon itu sendiri, kita telah pun kalah pada awalnya. Dan kita telah pun kalah pada awalnya. Masuk gelanggang dalam keadaan mulut kita ditutup. Masuk gelanggang dalam keadaan mulut kita ditutup. Tangan kita diikat, kaki kita diikat. Kemudian kita dipaksa untuk bertarung dengan mereka yang juga memang mereka juga tidak boleh berceramah, tetapi mereka ada aset yang mereka gunakan, ya, seperti media perdana. Mereka gunakan radio dan juga TV pihak kerajaan. Setiap malam mereka berkempen, mereka memperkenalkan calon mereka, mereka memperkenalkan apa yang mereka ingin bawa, disiarkan melalui TV, masuk ke setiap rumah pengundi-pengundi di negeri Melaka. Mereka berkempen menggunakan media-media kerajaan ini. Tetapi kita dinafikan. Walaupun kita minta di Parlimen, kita minta diberikan ruang untuk kita menggunakan saluran TV ini, tetapi malangnya kita tidak dibenarkan. Mereka membenarkan, mereka menggunakannya. Bahkan ada menteri-menteri yang menggunakan jawatan dan kedudukannya sebagai menteri untuk mengadakan lawatannya ke mana-mana tempat di kementerian, di bawah kementeriannya, konon-kononnya atas lawatan resmi, tugas resmi dan sebagainya. Tetapi mereka melaksanakan kempen di dalam kunjungan-kunjungan mereka. Jadi jelas di sini, saudara, bahawa pada awalnya lagi kita telah pun kalah apabila masuki pilihan raya di negeri Melaka ini. Ya, kita pun masuk ke kekalahan itu. Ibarat kalau kita bermain badminton, ya, kita masuk saja gelanggang, pengadil memberikan 10 poin kepada pihak lawan. Kita nak cari lagi 10 poin, nasiblah telah kita dapat. Jadi saya tak peliklah, ya, kalau keputusan sedemikian rupa telah pun kita lihat di Melaka, walaupun kita tak kalah semuanya, dia ada kursi-kursi yang dipertandingi oleh DAP berkurangan, banyak berkurangan, ya, dan kursi-kursi yang keadilan pernah menang, kita tewas ke semuanya. Bagaimanakah kita merasakan bahawa kita boleh bermegah, ya, dengan bagi ahli UMNO lah, ya, mereka boleh bermegah dengan kemenangan 23 majoriti yang mereka perolehi di Melaka dalam keadaan pilihan raya yang diadakan sedemikian rupa. Jadi saya merasakan bahawa itu bukan menandakan kekuatan UMNO Barisan Nasional di negeri Melaka. Kalau kita lihat pada data keputusan pada awal, kita lihat, kita buat rumusan bahawa sebenarnya undi yang diperolehi oleh UMNO Barisan Nasional itu tidak meningkat pun, ya, tetapi undi bagi Parti Harapan itu telah berkurang kerana telah pergi kepada Perikatan Nasional. Kerana dahulunya bersatu, ya, parti bersatu bersama dengan Parti Harapan. Apabila mereka berada dalam Perikatan Nasional, maka semestinya pendukung-pendukung mereka pergi kepada Perikatan Nasional. Di samping ada kesan daripada calon-calon bebas yang juga banyak bertanding, sehingga ada sampai ke 6 penjuru, ya, dan paling kurangnya 3 penjuru berlaku di Melaka. Jadi saya merasakan bahawa
isu-isu yang lain seperti isu logo dan sebagainya, isu calon tidak kena dan sebagainya, itu adalah faktor-faktor yang saya rasa sedikit ya persen yang menyebabkan kekalahan bagi Parti Keadilan khususnya. Ya. Paling besar bagi saya melihat bahawa ruang demokrasi itu ditutup kerana kekuatan pembangkang daripada dulu lagi adalah program-program ceramah yang terus kepada para pengundi. Ya, walaupun kita tidak malam ada live yang kita adakan sepanjang kempen ini, tetapi live yang kita ada walaupun ada 10 view, 10,000 view, ya, 20,000 view yang menonton, tetapi ianya bukan datang daripada sasaran tempat-tempat mengundi tersebut. Jadi banyak maklumat yang tidak boleh disampaikan dan mereka melindunginya dengan menggunakan SOP COVID ini. Sebab mereka tahu mereka ada banyak masalah. Dan dibenarkan kepenangan ini, dibenarkan ceramah ini, maka terbongkarlah ya, segala kepincangan, penyelewengan yang telah pun mereka lakukan, yang mereka sembunyikan daripada rakyat mereka. Okey, hari ini mereka menang. Kita lihat, ya, mereka menang saja petang tu, terus angkat sumpah pukul 1 pagi. Sebab apa? Kerana mereka juga ada perebutan kuasa. Ya, tak habis-habis UMNO ni. Yang menang 23 pun masih lagi nak berebut kuasa. Sekarang ni saya dengar macam-macam. Pelantikan Exco pun ada perebutan, ya, macam-macam yang berlaku. Jadi terbukti kepada kita bahawa mereka yang dulu khianat merampas mandat rakyat itu, kemudian mereka bentuk kerajaan yang terhasil daripada pengkhianatan itu, mereka jatuhkan balik kerajaan yang sama, kerajaan yang mereka perolehi itu ya, dengan pengkhianatan, kemudian dijatuhkan kerana projek pasir dan sebagainya, kemudian naik pula kerajaan yang baru dan peraya ini, mereka masih lagi tidak habis-habis dengan merebut kuasa dan kedudukan. Jadi pada kita, kemenangan UMNO di Melaka itu 2/3 majoriti bukan merupakan satu tanda kekuatan UMNO atau kebangkitan Barisan Nasional itu sendiri di bumi Melaka. Kita boleh lihat keputusan yang ada dan kita boleh lihat bagaimana mereka menang dengan tidak begitu demokratik sama sekali, tidak gentleman sama sekali, kemenangan yang menafikan hak bagi rakyat Melaka mendengar penerangan dan juga mendengar apa yang nak ditawarkan oleh Pakatan Harapan. Itu faktor paling besar yang menyebabkan kita mendapat keputusan yang tidak baik di negeri Melaka. Tetapi apakah daya, kita lawan, tetap lawan, dan kita akan terus berusaha untuk menentukan ya dalam PIU yang ke-15 nanti bahawa rakyat akan sedar hari ini pun apa yang mereka dapat, ya, dah berapa hari dah mereka menang, ya, apa yang mereka dapat, kerajaan tidak lagi dapat disusun dengan baik, pelantikan Exco tidak dapat dijalankan lagi, masih ada perebutan, ya, masih lagi mempertikaikan pelantikan Ketua Menteri Melaka. Jadi di mana pembelaan rakyat? Mereka masih lagi asyik bercatur tentang jawatan dan juga kedudukan. Ya, nasib rakyat seperti biasa. Dan kita lihat hari ini orang merungut tentang kenaikan harga barang, sayur, ikan, ayam, telur, minyak masak yang dalam paket pun dah tak ada sekarang ni. Ya, tidak ada subsidi. Ya, sudah mahal. Ya, bila tak ada subsidi, minyak paket masak, kita lihat di pasar-pasar sudah tidak ada lagi. Ya, kemudian kenaikan hingga kan roti naik, roti pun ya pun naik harga sekarang ini. Inilah yang kita dapat lihat bahawa rakyat tidak lagi dibela, mereka tidak lagi sensitif dengan kesusahan rakyat. Yang mereka pentingkan adalah kuasa, kedudukan, dan mereka saling berebut kuasa. Jadi itu sajalah setakat ini saya akan buat live dari masa ke semasa. Mungkin kita akan bercerita lagi pasca Pilihan Raya Negeri di Melaka atas beberapa isu ataupun faktor-faktor yang lain yang boleh kita kupas bersama. Okey, terima kasih banyak kepada anda. Jangan lupa subscribe ya untuk kita terus bersama di dalam channel YouTube saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.